Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga Allah Subhanahu wa taala pandang kita, kasihani kita, memberikan kita kejayaan dan juga memberikan kita hidayah, memberikan kita panjang umur dalam iman dan juga dalam Islam kepada diri kita, ahli keluarga kita dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan berkat hari Jumaat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita peluang untuk kita menambahkan keilmuan kita, untuk kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Allah redha dan Allah sentiasa rindu kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan juga saya segani, pagi ini sama-sama kita lakukan satu usaha. Usaha apa? Usaha untuk kita buat dakwah dalam rumah kita sendiri. Kita ajak pasangan kita, kita ajak anak-anak kita. Mudah-mudahan kita melihat Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai satu usaha kita yang kecil. Selain daripada kita ajak keluarga kita solat berjemaah, kita ajak suami kita pergi ke masjid dan sebagainya, ini juga satu usaha memberi kefahaman kepada kita, memberi kefahaman kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan asbab ini, asbab hidayah untuk diri saya, diri tuan-tuan dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah juga. Pagi ini tajuk kita adalah lupa diri, lupa agama. Satu tajuk yang saya kira pada zaman hari ini yang ramai lupa diri dan mungkin tak lupa agama, dan ramai yang lupa agama mungkin dia tak lupa diri. Tapi pagi ini kita nak bicarakan mengenai topik ni. Siapakah yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Iaitu guru saya dan guru kita semua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ervino Johari. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah, bikhair, sihat alhamdulillah. Saya tertunggu-tunggu, ialah maklumlah lama tidak bersiaran. Jadi bersama dengan Ustaz saya ini, mudah-mudahan pagi ini kita dapat mutiara kata ataupun kata-kata pujangga daripada Fadhil Ustaz ini. Sebab apa? Kata-katanya tidak melemahkan kita ataupun tidak membosankan kita untuk kita terus menimba ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada persoalan mengenai topik kita pada pagi ini, boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jangan lupa untuk kongsikan secara langsung di Facebook, agar itu juga satu usaha kita agar rakan-rakan kita di media sosial dapat manfaat ilmu pada pagi hari ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa selengahkan masa, kita nak kembali kepada Fadhil Ustaz. Sebagai mukadimah Ustaz, hari ini tajuk kita lupa diri, lupa agama. Mungkin ramai sahabat-sahabat penonton kita ni tertanya-tanya, ke manakah hala tuju topik perbincangan kita. Jadi Ustaz, saya mempersilakan Ustaz untuk bagi tahu ke manakah hala tuju perbincangan kita pada pagi ini. Silakan. Terima kasih pada da'i ilman, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertamanya, terima kasih pada da'i atas pembukaan yang sangat baik tadi. Terima kasih juga kepada penerbit atas undangan dan jemputan, dan mudah-mudahan seluruh yang bertamu bersama siaran Tanyalah Ustaz kita pada pagi Jumaat yang diberkati ini menjadikan ini sebagai satu daripada majlis dan juga taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya di dalam Al-Quranul Karim, lupa ni atau konsep lupa disebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak situasi dan keadaan lebih daripada 20 kali. Maka antara ungkapan masyhur yang biasa kita dengar, yang ditulis oleh para penulis-penulis hebat sebelum ini, wa ma summiyal insanu illa linusiyihi. Tidaklah dinamakan kita ini sebagai insan, sebagai manusia, melainkan kerana faktor tunjang utama, simah ataupun pengenalan biografi pertama manusia sebelum cerita kejayaan-kejayaannya ataupun mungkin siri-siri ujian cabaran kegagalannya adalah dinamakan insan kerana nusiyihi, keterlupaannya. Bila lupa, perkara pertama sekali yang akan berlaku adalah kita akan disengage. Kita akan punya ruang renggang, senggang dengan perkara yang sepatutnya kita ingati dan juga perkara yang sepatutnya kita lakukan.
Kedua, kesannya pula akan menjadikan diri kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, bila tak buat perintah Allah, kita manusia ini tidak statik. Sifat kita bukan jumud, kita tidak rigid dan juga hanya diam, kita tetap bertindak, kita tetap beraktiviti, tapi bila tak buat apa yang Allah perintah, kita akan terdorong untuk melakukan yang sebaliknya, yang Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk kita lakukan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sunnahkan. Lantaran itu, di sinilah besarnya kesan bagi lupa itu dalam diri manusia. Dan yang keempat, kita nak bawa hala tuju perbincangan kita kalau boleh insya-Allah menyantuni soalan-soalan sama ada secara telefon ataupun Facebook dan sebagainya, adalah manusia ini akan mudah jadi lupa kalau sekiranya ia berubah situasi dan keadaan. Paling mudah kalau kita di Malaysia, bila kita pergi keluar negara. Contohnya, apa yang ada di luar negara terlalu banyak di pelbagai negara. Ada benda-benda yang di Malaysia ini bukanlah kerana kita ni baik sangat, tetapi kerana adanya pemantauan, adanya penguatkuasaan, adanya peraturan, adanya norma kesedaran dalam masyarakat, menjadikan orang rasa bahawa ini tak patut buat. Walaupun aku tak baik sangat, tapi aku tak buatlah kerana meraihkan tempat, meraihkan orang dan sebagainya. Tapi bila berada di luar negara, di mana segalanya itu diistilahkan sebagai halal, maksud halal pada peraturan tempat berkenaan, ianya boleh dibenarkan untuk dibuat, pilihan masing-masing, put all options on the table, maka ketika banyak nampak pilihan di atas meja, istilahnya macam kita makan buffet atau buffet di tempat-tempat yang menghidangkan makanan yang banyak, lauk pauk yang berjenis, di hotel, di restoran dan sebagainya. Kali pertama nampak tu, kita akan jadi mamai sikit. Walaupun kita tahu kita suka itu, tapi tetap kita nak lihat juga yang lain. Kita suka untuk menjamu mata kita dan fikiran kita untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang lain. Akhirnya, kita lupa tadi yang kita nak ambil itu sebenarnya adalah telur masin saja, ataupun ikan masin, tapi kita dah nampak yang lain. Ini yang perlu untuk diperhatikan, dan alhamdulillah agama kita ini memandu kita untuk mendapatkan bahagian di dunia, tapi dalam masa yang sama untuk menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu urus. Tak boleh hilang. Manusia tetap akan ada lupa dan ianya berlaku kepada sesiapa saja, tapi yang pentingnya adalah bagaimana kita kawal selia, bagaimana kita pandu arah diri kita berasaskan kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis berkaitan tentang lupa ini, baik lupa diri maupun wali'adzubillah lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, satu mukadimah saya kira dapat kita semua fahami bahawa ke manakah hala tuju perbincangan kita pada pagi ini. Baik, tanpa selangkah masa, saya nak ambil satu soalan yang bertuah pada pagi ini, iaitu daripada Facebook, daripada Masripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, serta semua kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum orang yang lupa diri dan lupa pada agamanya, dan bagaimanakah maksud lupa yang mengakibatkan rosak iman dan akidah? Mohon pencerahan Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Kita lupa diri, lupa agama ni, dan juga apakah kita punya maksud yang sebenar kepada rosaknya akidah dan juga iman ni? Baik, terima kasih kepada Da'i, subhanallah. Terima kasih kepada yang bertanya soalan yang sangat baik. Yang pertamanya adalah, apabila Al-Quran menitipkan berkaitan tentang lupa dan cara pengurusannya dalam Al-Quran lebih daripada 20 kali, pertamanya mengakui bahawa manusia ini akan ada at some point in his or her life, dia akan lupa. Bila lupa, maka menjadikan dirinya itu renggang dan senggang dengan apa yang sepatutnya dilakukan. Bagaimana hukumnya? Subhanallah, lupa itu ianya hukum asalnya dimaafkan. Hukum asalnya dimaafkan. Namun dalam Al-Quranul Karim ada banyak tempat yang Allah menyatakan sewajarnya perkara-perkara ini jangan lupa. Sebab kalau lupa yang ini akan menjadikan kita lupa diri dan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua tahu bagaimana kesannya kalau orang lupa diri di dunia. Macam orang kata makan sampai tak ingat dunia. Bukan tak ingat dunia, sebenarnya tak ingat akhirat. Dunia itu diingat, tapi dalam masa yang sama sampai ke peringkat dia lupa Allah. Contoh, yang pertama, diri kita mempunyai hubungan terus
dan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Islam juga menyatakan bahawa diri kita ini amat bertanggungjawab. We are answerable. Kita bertanggungjawab. Kita menjadi orang yang responsif kepada manusia yang ada sekeliling pada kita. Lantas, antara perkara-perkara yang Allah larang dan sebaiknya kita ambil perhatian yang dilarang untuk kita lupa. Sebenarnya itu, antaranya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang panjang, ayat 237, sila rujuk dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini bermula dengan wa in talaqtumuhunna, berkaitan tentang talak, penceraian antara suami isteri. Satu peristiwa, kisah yang sangat-sangat panjang. Pengalaman saya di luar negara dulu sebagai pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk di luar negara menjadikan saya melihat sendiri realiti betapa perkahwinan itu seronok. Perceraian itu ia merupakan satu proses yang sangat menyakitkan. Bukan saja pada yang suami dan isteri, pada yang menguruskan ini juga kita merasakan kesedihan itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, bila sampai terpaksa juga bercerai, potongan ayat 237 surah Al-Baqarah, wala tansawul fadla fima bainakum. Bila dah tak suka, bila nak disengage, nak berenggang, nak berpisah, sekurang-kurangnya kamu wahai suami dan kamu wahai isteri, jangan lupa diri dan jangan lupa diri orang yang dulunya rapat dengan kamu. Allah kata wala tansawul fadla. Jangan kamu lupakan kelebihan-kelebihan apa yang ada di antara kamu. Jangan hanya ingat kesalahan orang, Masya Allah, ingat banyak kekurangan diri kita. Jangan hanya letakkan kesalahan pada pasangan, maka kita kena lihat lebih banyak kepada diri kita. Sebab biasanya bila berlaku perceraian, hubungan silaturahim antara manusia ni renggang, antaranya sebabnya gitulah. Kita lupa tentang kelemahan diri kita, kita banyak ingat tentang kesalahan orang. Kedua, antara yang berikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat kita ini mudah lupa. Jangan lupa Allah, kerana Allah yang menguasai dunia dan akhirat. Lihat dalam surah Al-Qasas, rujuk dalam ayat yang ke-77. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan menggelanggangkan isu dunia dan akhirat. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu berusaha cari betul-betul apa yang boleh membantumu di dunia akhirat, di laman akhirat nanti, tetapi dalam masa yang sama jangan pula kamu lupa, wala tansa, jangan kamu lupakan nasib kamu, bahagian kamu, keperluan kamu, keseronokan kamu di dunia ini. Lantas konsep inilah yang menjadikan kita ini boleh ataupun terhalang daripada lupa tentang diri kita. Jangan fikir hanya diri sendiri, kita ada tanggungjawab dengan yang lain, dan mengelakkan kita daripada lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, dia boleh membawa, kalau ini berterusan, boleh membawa kepada tercalarnya iman dan juga rosaknya akidah, sebab manusia nak lari daripada tanggungjawabnya baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang bila mana Ustaz sebutkan tadi ni, saya tertarik bila mana kita bila lakukan satu perkara, kita mungkin sering terlupa. Tapi jangan lupa yang kita ni masih lagi hamba. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih saya ucapkan untuk warga setia penonton Tanyalah Ustaz yang masih lagi bersama dengan kita, yang tak sabar-sabar untuk menggali ilmu, untuk menambah ilmu. Dan juga jangan lupa, sekiranya ada kebaikan yang kita jumpa, jangan lupa untuk kita sampaikan supaya dia jadi rantaian pahala kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa selangkan masa, dengan tajuk kita hari ini, lupa diri, lupa agama. Banyak soalan yang kita terima. Mudah-mudahan soalan-soalan mereka ini dapat membantu kita, memberi kita kefahaman tentang agama, insya-Allah. Saya nak dengan soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, berdasarkan pengalaman luas Ustaz tinggal di luar negara,
bagaimanakah Ustaz melihat kejutan budaya mampu mempengaruhi seseorang yang asas imannya rapuh ketika berada di luar sehingga dia lupa diri, lupa agama? Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Lupa diri, lupa agama, kejutan budaya luar negara. Kaitannya Ustaz, silakan. Masya-Allah. Subhanallah. Nak jawab panjang ke pendek? Terima kasih Da'i, terima kasih pada yang bertanya, soalan yang baik insya-Allah. Tak adalah luas sangat pun pengalaman saya. Allah pinjamkan dan berikan pada saya peluang untuk berkhidmat dan menetap di UK 4 tahun lebih, di New Zealand 3 tahun, dan sebelum tu dapatlah mengaji tumpang bersama orang-orang hebat yang lain di Jordan tu 4 tahun. Baik, saya melihat sendiri contoh yang realiti yang berlaku di luar negara. Dalam tanggungjawab saya dulu, banyak lebih berkaitan kepada para pelajar Malaysia di luar negara dan juga rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Pertama, kalau kita lihat kepada pelajar, saya melihat terlalu banyak contoh yang di Malaysia ini kehidupan mereka, rutin hidup sebagai murid dan pelajar penuntut ilmu baik dan hebat. Faktor sekolah, faktor pengawasan ibu bapa yang boleh memantau dan melihat mereka secara fizikal, semuanya membantu mereka untuk membina saksiah. Namun apabila mereka sampai ke luar negara, kejutan budaya ini berlaku. Lihatlah dalam mana-mana penulisan antara para akademia dan juga para ilmuwan Islam berkaitan tentang cultural shock, kejutan budaya ini, ia adalah merupakan benda realiti. Ianya berlaku. Ada sekurang-kurangnya apabila kita berhijrah, berpindah tempat atas faktor akademik ataupun kerana bermusafir atau juga kerana melancong. Da'i pun baru balik daripada luar negara, saya pun begitu alhamdulillah baru-baru ini. Kita akan melalui beberapa fasa. Fasa yang pertama adalah segalanya seronok. Tengok orang buang sampah pun seronok, tengok anjing jalan pegang baik pun seronok, tengok bunga pun cantik. Kalau dulu zaman Kodak 36 tu tak cukup gulung, sekarang kadang-kadang sampai habis bukan saja memori dalam phone, kita ambil gambar SD card pun habis. Sebab segala-galanya itu indah, bunga, disebut macam honeymoon. Itu akan berlaku, tapi ianya hanyalah merupakan permulaan. When the reality knocks on the door, barulah kita akan nampak yang sebenarnya bagaimana. Lantas, mereka yang berada di luar negara, kejutan budaya ini benar dia boleh menjadikan dan mempengaruhi seseorang untuk mengubah apa yang telah pun biasa dia dilakukan di tanah air. Tapi kena ingat, saya juga banyak melihat terlalu banyak contoh, bukan sedikit insan yang di Malaysia ini dia biasa-biasa. Artinya macam-macam benda yang kurang baik ataupun yang tidak membantu menyuburkan syakhsiahnya, dia terlibat, dia lakukan. Tetapi bila dihantar untuk mengaji, menuntut ilmu di negara yang segalanya halal, yang pilihlah nak buat apa, dengan banyaknya pilihan itu menjadikan dia memilih untuk melakukan kebaikan. Subhanallah, individu yang sebegini juga hebat. Kita tidak boleh katakan bahawa semua yang berada di luar negara itu lupa diri, tidak. Kadang-kadang yang di negara kita ini dalam beberapa situasi lebih ramai. Lantas, apa yang perlu dilakukan bila berada di tempat yang bukan tempat biasa kita dan juga melihat kepada budaya yang berlaku, bagaimana ianya boleh ataupun tidak mempengaruhi diri kita? Yang pertamanya adalah, berdasarkan pengalaman sikit, saya menyarankan agar ini boleh diurus tadbir dengan cara, pertamanya adanya engagement, adanya pertautan dan pertalian, ikatan, khususnya subhanallah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang mak ayah kita pesan, pergi mana pun, penat mana pun, solat jangan tinggal, kerana ia ikatan dan pertalian. Kedua, jangan sesekali meremehkan atau mengurangkan peranan sokong bantu daripada orang-orang sekeliling. Bila berada di luar negara ataupun di mana-mana tempat yang asing, maka bukan lagi saudara mara darah daging ni. Orang yang berada keliling kita, yang sama fakulti kuliah, jabatan, yang sama kerja dengan kita, mereka lah saudara mara kita. Lantas sentiasa berada dalam persekitaran yang boleh memberi dan juga menerima nasihat. Dan yang ketiga, sebaiknya pada perkara-perkara yang buruk jangan dimulakan. Jangan ada rasa bahawa aku nak try je, ataupun
level atas sikit pada try, aku nak cuba try test. 3 tu. Nak cuba, nak try dan nak test. Kerana bila dah bermula sesuatu, maka dia kejutan budaya itu akan digantikan dengan satu lagi budaya yang lain, dan kadang-kadang budaya yang lain ini pada pengamatan saya dulu dia akan jadi lebih teruk daripada budaya yang memang dah sedia ada di negara berkenaan. Yang berada di luar negara, subhanallah, para pelajar kita kesemuanya hebat. Daripada sudut ilmiahnya, akal mindanya, namun yang perlu untuk dibawa bersama adalah akal budi ini, agar di mana saja mereka berada, mereka tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi mereka. Ada yang ini dia akan jadi layang-layang. Angin kuat, layang ke sana ke sini, tapi oleh kerana tali itu kuat, bila-bila Tuhan punya layang-layang tu nak tarik balik semula layang-layang tu, tali tak putus, layang-layang itu akan sampai balik semula ke pengkalannya. Wallahualam. Baik, di sini saya nampak bila Ustaz sebutkan tadi pentingnya asas. Asas kehidupan kita dalam agama. Jadi inilah peranan ibu ayah. Bukan cerita luar negara, bukan cerita siapa lupa diri, tapi asas yang penting, ingatan seperti kata Ustaz tadi, jangan lupa. Mak ayah selalu pesan, hubungan kita dengan Allah, solat jangan tinggal. Jadi insya-Allah saya nak ambil satu soalan lagi pada Facebook daripada Laila di La Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah sikap lupa diri itu bermula kerana terlalu cintakan duniawi, dan adakah ini juga ciri-ciri orang munafik? Apakah disebabkan dosa juga seseorang itu mudah lupa diri dan lupa pada agamanya? Dan apa yang lebih menakutkan lagi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mula melupakan kita? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Adakah bermulanya Ustaz lupa diri ini dengan ada cintanya dunia? Dan adakah orang ini juga munafik? Silakan. Baik, terima kasih Da'i. Terima kasih pada yang bertanya. Subhanallah, soalan yang baik. Malah soalan ini bukan sekadar berisi soalan, tapi berisi penerangan yang sangat baik dan penjelasannya. Pertama, subhanallah, rujuk dalam Al-Quranul Karim. Lihat dalam surah At-Taubah dan fokus kepada ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiq wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Benar, lupa kepada diri sendiri, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan satu daripada ciri-ciri kemunafikan. Hipokrasi, taklam dua muka, depan lain, belakang lain dan sebagainya. Sama ada kita dengan manusia, wali'ayadzubillah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini memberi fokus kepada orang-orang munafik, lelaki dan juga perempuan. Mereka ini ada sifat. Sebahagian daripada mereka mempengaruhi sebahagian yang lain, berperanan, komunikasi mereka akan berligar kepada 3 perkara. Pertama, mereka ini ya'muruna bil munkar. Mereka akan sentiasa ajak mengajak, suruh menyuruh untuk melakukan kemungkaran. Kenapa orang suruh buat benda yang tak baik ini? Kerana mereka lupa diri mereka itu hamba, macam Da'i sebut. Mereka lupa kepada tanggungjawab mereka pada Allah. Alah, sekali je. Alah, whatever happens in Amsterdam, stay in Amsterdam. Apa-apa yang berlaku di Paris, contohnya kekal di Paris, tak payah cerita bawa balik Malaysia. Kita aja. Contohnya, subhanallah, di situ menjadikan seseorang itu lupa. Lantas ayat-ayat yang sebegini, kita tidak katakan orang itu munafik. Al-Quran menyatakan ini ciri orang-orang munafik, yang ciri ini kalau tidak dibuang awal-awal, tidak dikawal selia, dia akan berkumpul, maka mungkin boleh bertukar kategori orang itu kepada wali'adzubillah, kepada kategori munafik. Kedua, wayanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik ini, lelaki dan wanita, mereka lupa diri dan agama bila mereka menegah atau tidak suka, bersifat sinis dan juga cynical terhadap apa-apa juga aktiviti keagamaan. Kita ni kadang-kadang al-iman yazid wa yanqus. Itu kita punya antara ciri akidah ahli sunnah wal jamaah. Iman ni ada masa dia mencanak naik, ada masa dia sangat rendah. Ada masa kita ini, ya Allah, tak payah disuruh, lepas 2 rakaat sambung sunat lagi 2 rakaat, tak berhenti. Ada masanya nak buka Quran, nak pegang ambil wuduk pun sangat susah. Itu normal, tetapi perlu dirawat. Lantas
apabila kita ini mungkin ada masa-masanya iman tengah low level tu, kita tak berapa sangat lah kita ni, contohnya dia tak berapa nak minat, sekurang-kurangnya kita jaga diri kita, jangan keburukan dalam diri kita itu kena kepada orang lain. Maksudnya jangan ajak orang lain buat saya, tak payahlah pergi, kau ikut aku, tak payahlah buat yang ni dan sebagainya. Jangan mempengaruhi orang lain, kerana ini boleh menjadikan kita, kalau orang tu buat, dosa tu terpalit juga kepada kita, sebab kita yang mengajak mereka untuk melakukan sedemikian. Ketiga, ciri orang munafik bukan sekadar lupa sahaja, tetapi benar yang disebutkan cinta dunia. Dan ayat ini menyatakan wa yaqbiduna aydiyahum, mereka genggam dan tutup tangan mereka. Maksud genggam ini adalah mereka sekali-kali tidak mahu untuk menafkahkan apa yang mereka ada ke jalan Allah Subhanahu wa taala. It's not all about charity ataupun giving good deeds. Bukan sekadar sedekah, bukan sekadar untuk memberi, tetapi masa, tenaga yang kita jadi terlalu kedekut nak berikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa jadi? Allahu akbar. Allah menyatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun lupa kepada mereka. Ingat, jangan tersilap untuk kita menangani dan memahami ayat ini. Allah tidak pernah lupa. Allah Subhanahu wa taala mustahil mempunyai sifat lupa, tetapi perlambangan yang diberikan dalam ayat 67 surah At-Taubah ini, the moment seseorang hamba itu lupa kepada Allah, maka Allah istilahnya lupa, Allah membiarkan. Artinya kalau orang yang buat kejahatan, Allah tak terus tarik. Allah nak tengok setakat mana dia boleh pergi. Tak jauh pun dia boleh pergi. Dia samsing pun takat mana sangat samsing dia. Dia mungkin ada tempat-tempat dan zon-zon dia sahaja. Allah nak lihat sama ada sepanjang perjalanan itu dia makin banyak kejahatan ataupun dia cepat-cepat tarik tali layang-layang tadi untuk kembali kepada Allah. Bukan kerana dia hebat, tapi Allah biarkan, Allah bagi. Macam mak ayah kita kan, bila tak bagi satu pegang, panjat-panjat. Dia tak bagi panjat pokok tu, panjat. Pergilah, pergi. Dan sebagainya. Ayat ini bermakna bahawa jangan buat, kerana bila sudah tidak berada dalam radar rahmat Allah Subhanahu wa taala, lupa Allah ini sifat hamba, tapi kalau dilupakan Allah, artinya Allah biarkan, itu lagi bala. Itu lagi merupakan suatu yang sangat-sangat akan memberi kesan kepada diri manusia itu. Lantas, benar, lupa ini bermula daripada kita hilang prioriti, dan ya, dia juga mempunyai ciri-ciri kemunafikan itu. Alhamdulillah, itu satu jawapan yang saya kira sangat tuntas dan nak dengar lagi dan lagi. Tuan-tuan dan puan, kita akan berehat seketika. Jangan jadikan hidup kita ada falsafah what happened in Amsterdam, stay in Amsterdam. Jangan gunakan benda itu. Kita akan berehat seketika. Balik lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kepada kita lagi dalam majlis ilmu. Tuan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari topik kita, lupa diri, lupa agama. Ataupun kita boleh konklusikan sebagai mungkin dikatakan dengan izin culture shock ataupun kejutan budaya dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada persoalan mengenai topik perbincangan kita, boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baik, tanpa sayangkan masa, saya nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Syamir Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan memiliki harta yang melimpah ruah boleh membuatkan seseorang itu lupa diri, lupa agama hingga menjadi angkuh? Mohon pencerahan Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah harta ini juga membawakan kepada kita menjadi seorang yang lupa diri dan lupa agama? Silakan.
Terima kasih Da'i. Subhanallah, terima kasih pada yang bertanya soalan yang baik. Contoh yang paling biasa dan juga mungkin dimaklumi oleh majoriti adalah berkaitan tentang Qarun. Di zaman Nabi Musa AS yang bermula dalam keadaan yang sangat rendah, kurang serba-serbi, malah tidak memiliki apa-apa, dan kemudian diuji dengan harta, dan harta itu menjadikan dia angkuh. Bila dia angkuh, dia cuba nak tinggikan, naikkan dirinya dengan bangunannya dan gudangnya itu di dunia. Balasannya lagi tinggi dia nak naik di dunia kerana keangkuhan, lagi rendah dan lebih jauh ke dalam Allah Subhanahu wa taala jadikan penamat dan juga pengakhiran yang buruk buat dia. Lihat dalam Al-Quranul Karim, rujuk dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berbicara berkaitan bagaimana kelebihan-kelebihan, kenikmatan dan juga pemberian-pemberian yang sifatnya melimpah ruah ini akan menjadikan manusia itu biasanya lupa, dan ianya telah terbukti di dalam sejarah. Al-Furqan ayat yang ke-18, ayat yang panjang, potongan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Yang bermaksud, antara faktor yang menjadikan mereka ini lupa adalah apabila mereka melihat bapa-bapa mereka. Artinya keturunan mereka sebelum ini diberikan kelebihan, kemewahan dan kekayaan. Mereka sendiri diberikan kelebihan dan kekayaan hingga menjadikan mereka angkuh. Angkuh ini dalam Al-Quran, dalam konteks ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hatta nasudzikra, hinggalah sampai ke peringkat kelebihan yang ada pada mereka menjadikan mereka lupa kepada az-zikra. Zikra ini membawa makna peringatan. Dalam ayat yang lain, zikra juga merujuk kepada banyak makna. Antaranya adalah Al-Quran sendiri. Ayat-ayat dan juga perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bukan saja dalam Al-Quran, juga di zaman Nabi-Nabi dan Rasul yang lain yang Allah perintahkan. Semuanya itu adalah peringatan. Orang yang diberikan limpahan kelebihan, biasanya memang dia akan lupa. Lupa pertamanya kepada peringatan. Kita ini sifat manusia, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dicipta dalam keadaan keluh kesah. Wa idza massahu syarra jazua. Bila ditimpa dengan kesusahan, maka dia akan rasa minta doa pada Tuhan. Minta doa ni bukan saja lepas solat. Bila kita susah, bila kita sakit, kita akan minta sangat-sangat pada Allah masa ke tengah mandu, masa nak makan, masa lepas dan sebelum solat, masa tengah duduk depan TV, lunjuk kaki, kita akan minta. Lihat sekarang, ibu bapa, kalau anak-anak berada dalam suasana, anaknya dalam suasana peperiksaan, tengok mak ayah doa macam. Di rumah berdoa, di pejabat pun akan berdoa, on the way nak ambil anak pun berdoa, ya Allah mudahkanlah anak aku. Ini dalam keadaan yang kita kesal, dalam keadaan yang kita ini keluh kesah, kita risau tak tahu pengakhirannya bagaimana. Tetapi bila diberikan kelebihan dan kelebihan itu nampak nikmat sampai mereka lupakan kepada peringatan, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu qauman bura, Allah kata balasannya mereka akan jadi kaum yang binasa. Subhanallah, kebinasaan ini kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kebinasaan yang bagaimana nak diberikan, ambillah pengajaran daripada Qarun. Harta kita ni kalau nak banding yang Allah bagi pada Qarun, Allah bagi pada Qarun tu sikit, pada Allah Subhanahu wa taala tak ada apa-apa. Cuma Qarun dan juga Bani Israel merasakan hebat. Banding dengan apa yang Allah bagi pada kita, banyak mana sangat untuk menjadikan kita angkuh, sombong dengan manusia, kita putus silaturahim dan sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya nak ambil pemanggil bertuah pertama di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan juga Ustaz Vino Johari. Saya Umar Abdul Majid dari Feldah Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Kita ni kalau nak kirakan manusia biasa Ustaz, tak sunyi dari melakukan kesalahan. Contohlah, kita ni dulu susah, tak ada apa Ustaz. Susah, sangat miskin. Tapi apabila diberikan sedikit kekayaan, ini yang mudah sangat lupa diri ni Ustaz. Dalam masyarakat kita ni, lupa diri, lupa segala-galanya.
soalan saya Ustaz, apakah istidraj ataupun yang dikatakan ujian yang diberi kepada manusia ini daripada susah merasa kesenangan dan lupa segala-galanya, dan istidraj yang diberi ini dia boleh merosakkan akidah ke ataupun bagaimana Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang diberikan. Ustaz, adakah kelebihan yang Allah SWT bagi kepada kita ni menyebabkan kita memang wajib akan lupa diri atau bagaimana? Silakan. Terima kasih kepada Dai dan juga terima kasih kepada Tuan Haji yang memanggil dan juga bertanya. Subhanallah, soalan yang baik. Pertama, kalau sekiranya kita lihat seseorang itu bermula dalam keadaan yang sangat rendah, sangat serba kekurangan, tiba-tiba diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh kita juga terus-terus kita copkan ini istidraj. Tak. Allah menjadikan seseorang hamba-Nya itu rapat dan dekat kepadanya dengan beberapa cara. Antaranya bila Allah berikan kekurangan, Allah bagi siri ujian dan cabaran-cabaran positif, itu tanda Allah nak seseorang hamba itu dekat padanya. Ada orang lain, hamba Allah yang lain, akaunnya berbeza. Allah nakkan hamba ini dekat pada Allah, jalannya adalah Allah berikan kepadanya kekayaan. Dan kekayaannya itu dia ini mengguna pakai dan mengaplikasikan pada jalan-jalan yang membawanya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak semestinya, it's not a clear cut, seseorang itu bila diberikan kelebihan maka bermakna dia ini diuji ataupun dia ini menjadikan dirinya itu jauh pada Allah. Tidak. Harta ini suatu yang sangat penting dan diutamakan di dalam Islam. Bukan bermakna kita ini menjadi orang yang dibutakan segalanya hanya melihat harta. Islam memandang harta ini penting kerana ia membantu manusia dalam urus tadbir aktiviti kehidupannya untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Faraid sebagai satu contoh. Apabila telah meninggal dunia dan tidak sempat untuk diwasiatkan, tak dihibah dan sebagainya, maka faraid wajib untuk dilaksanakan. Mengapa perlu dilaksanakan? Dan Islam memberikan pendetilan dalam Al-Quran, panjang ayat menyatakan tentang pembahagian, kerana nak melihat dua perkara. Pertama, Allah nak tunjukkan bahawa harta ini suatu benda yang penting. Bila penting, dia kena dijaga. Macam makanan. Bila dia penting, kita tak boleh makan, kita kena nak makan lagi, simpan dalam peti ais dan sebagainya. Apabila kita berpakaian, kita berpakaian dengan cara yang baik kerana diri kita ini berharga, maka kita tampilkan dalam keadaan yang sedemikian. Benda yang berharga orang simpan, ada security guard, barang kemas yang dijual di kedai dan sebagainya. Lantas itu yang pertama, harta sangat penting dan bernilai, mesti diurus. Kedua, Allah ingin ajarkan bila diberikan kepada kita kelebihan, maka tanggungjawab pun bertambah dan juga berlebih daripada yang sebelumnya. Benar, terlalu banyak contoh bila Allah berikan kekayaan, orang akan lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berlaku. Tetapi kita juga melihat contoh, subhanallah, saya kenal ramai sahabat-sahabat saya yang Allah berikan kepada mereka kelebihan, tapi kelebihan dan kekayaan ini mereka utilize dan gunakan untuk pelbagai jenis kebaikan. Yang di sini kita kena ada ghibtah. Artinya bukan kita hasad, tapi ghibtah. Kita rasa, ya Allah, kalau aku jadi macam dia, aku pun nak buat macam dia juga. Berbanyak sedekah, memberikan sesuatu tanpa bagi tahu, low profile dan sebagainya. Maka kena ada rasa yang sedemikian. Lantas, cara yang terbaik untuk kita mengelakkan diri daripada bentuk pemberian nikmat Allah yang menjadikan kita lebih jauh, istidraj dan sebagainya, adalah kita sentiasa kena mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan. Kita ni Dai, subhanallah, saya ambil sikit lagi, bersyukurlah kepada Allah. Sangat-sangat perlu bersyukur pada Allah. Kita ni lemah, kita kurang, kita lupa, manusia biasa. Ayat-ayat yang sebegini, subhanallah, kita biasa gunakan. Namun cuba kita lihat, dalam kekurangan kita beribadah semalam, dalam lekehnya kualiti solat zuhur dan asar kita minggu lepas, cuba kita perhatikan, tak ada satu hari pun yang Allah kurangkan nikmatnya pada kita. Malah Allah bagi kepada kita berlebih yang tak wajar ataupun tak layak sebenarnya untuk kita dapat, Allah berikan juga. Lantas setiap pagi, lagi-lagi Jumaat Mubarakah ini, cara untuk kita tidak dilupakan dengan kesenangan yang Allah bagi adalah perbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai cara. Itu satu pesanan saya kira bila Ustaz bagi kita satu cebisan, mengingatkan kita hari ini Jumaat.
Jangan lupa untuk kita lakukan kebaikan. Berterima kasih kepada Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT. Dengan cara macam mana? Dengan jadi insan yang lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Siti Nurbaya. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz, Da'i dan kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah hiburan yang melampau, yang mudah didapati pada zaman internet ini dan ketaksuban kepada artis-artis luar juga boleh membuatkan seseorang itu lupa diri dan lupa agama? Kerana contoh sanggup menghabiskan wang ringgit dan berusaha sebaiknya seperti pergi ke konsert yang dianjurkan dan mengikuti budaya yang tidak sesuai di dalam diri orang Islam. Adakah hiburan ini juga menyebabkan kita pergi konsert sebagainya, Ustaz? Menyebabkan satu orang tu lupa diri, lupa agama dia. Silakan. Dan Ibu pernah pergi konsert? Konsert nasyid ke? Tak, setakat ini saya tak pernah pergi, Ustaz. Saya nak bagi tahu macam dalam konsert-konsert yang kita hadiri oleh penasyid-penasyid kita dan sebagainya, hebat. Suasana itu akan menjadikan kita rasa berbaloi lah, aku beli tiket RM100 pun aku sepuas hatilah. Itu antara respon, komentar yang biasa kita dengar bagi mereka yang biasa dalam ini. Apa sahaja, bukan hanya hiburan, kalau sekiranya ia dibuat, dilakukan, diaplikasi dengan kadar yang lebih daripada hadnya, maka dia akan memudaratkan diri. Makan lebih pun tak boleh, minum banyak sangat dalam satu masa pun tidak boleh, berpakaian berlebih-lebihan pun akan membawa kepada banyak masalah. Segala-galanya itu bila melampau, maka ia akan membawa kepada kemudaratan. Now, kita fokus kepada soalan yang berkaitan tentang orang yang bersusah payah, bersungguh-sungguh bagi memastikan dia dapat yang dirasa benda yang menghiburkan. Islam ini indah. Nabi pesan kepada semua pendakwah, kepada para da'i, kepada para asatizah. Apa pesan Nabi? Antaranya macam yang Nabi pesan sama kepada Ubay bin Ka'ab dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bila mereka nak diarahkan oleh Nabi menyampaikan Islam kepada orang yang tak berapa kenal Islam pada ketika itu, penduduk Yaman. Pertama sekali, satu daripada 5 pesan Nabi, Nabi kata, Bashira, hendaklah kamu berdua yang menyampaikan agama, kamu kena menjadi ejen untuk menggembirakan orang. Agama ini bukan sekadar tarhib, cerita-cerita, maklumat-maklumat yang menakutkan orang sehingga orang merasakan bahawa ya Allah, aku dah hopeless, tak boleh buat apa dah Allah. Kalau macam inilah keadaan, buat begini, beginilah balasannya, beginilah azabnya, aku dulu dah banyak, hingga orang akan merasakan bahawa dia rasa macam dah tak ada harapan. Kedua, kita juga kena targhib. Artinya pendekatan kita membawa orang untuk merasakan bahawa whoever you are, whatever you did di Amsterdam tadi, contohnya sajalah ya, akan menjadikan kita ini sentiasa ada line. Kita ada ruang, pintu sentiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam isu hiburan, pengalaman saya melihat rakyat Malaysia di luar negara dan juga dalam negara, subhanallah, kita nak sekat orang daripada berhibur susah. Kerana hiburan, berhibur ini adalah fitrah. Cara orang berhibur saja berbeza. Orang perlukan hiburan, dia fitrah. Yang pentingnya fitrah ini tak boleh dibuang, dia kena diurus. Cara pengurusan adalah seni mesti ditunjangi oleh orang seni. Artinya kalau sekiranya kita nampak banyak sangat hiburan sebegini, para asatizah, para da'i tidak boleh memberikan alternatif. Hiburan itu perlu untuk disaingi, diberikan alternatif dengan hiburan Islam. Artinya bagi pihak yang berkemampuan, yang boleh menaja dan sebagainya, perbanyakkan alternatif hiburan-hiburan yang boleh mendidik jiwa. Hiburan yang bersifat seronok, gembira, tapi dalam masa yang sama tak melupakan mereka daripada Tuhan. Itu saja cara yang terbaik untuk mengurangkan desakan-desakan dan juga pengaruh-pengaruh daripada hiburan-hiburan luar yang tidak baik, yang di luar daripada kemampuan kita untuk menghalang. Lantas, orang lupa diri dan sebagainya kadang-kadang bukan sebab dia saja. Dengan hiburan ini, dia adalah merupakan tanggungjawab kolektif setiap peringkat. Yang berwajib, yang berautoriti, yang mempunyai kekananan, yang ada kelebihan, mereka kena melabur untuk kebaikan umat Islam. Saya sangat suka bila Ustaz sebutkan tadi, kita perlu diurus, bukan dibuang. Inilah kita punya fikrah. Orang kata manusia tu ada rasa nak seronok dan sebagainya. Kita nak ambil pemanggil yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Kak Hilman, Kak Iyat sini, Nur Haizis, ya, Kak Iyat. Bandar Tasik Puteri Rawang. Teruskan dengan soalan Kak Iyat.
Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam Kak. Soalan Kak Yat Ustaz, terkadang tentang topik hari ni, kadang Kak Yat fikir benda yang paling utama sekarang Ustaz, kita ni hilang sifat rasa malu Ustaz. Sebab dulu kita, orang-orang tua kita selalu pesan, kemana pun, walaupun kita pergi, ingat ibu ayah dan ingat agama kita. Sebab kita kena letaklah rasa malu yang tinggi. Kalau nak buat apa-apa pun, ingat dulu. Sebab malu pun sebahagian dari iman. Dan lagi satu soalan Kak Yat Ustaz, tentang rasa rendah hati. Terkadang niat kita pun dah salah Ustaz. Kita hantar anak belajar, kita nak satu hari dia akan dapat jawatan tinggi. Jadi daripada situ, bila dia dapat jawatan tinggi dengan gaji yang besar, kadang terlalu ikut trend. Jadi bila ikut trend, kadang kalau tak ikut trend, konon dia rasa macam dia kuno Ustaz. Macam orang zaman dulu. Jadi Kak Yan nak minta Ustaz ulas sikit, Ustaz, bila berkaitan tentang luput agama, kita sebenarnya sudah salah niat Ustaz. Berkaitan dengan rezeki. Bila anak kita tak dapat kerja, kita mudah putus asa. Jadi sebenarnya itu pun soal rezeki Ustaz. Jadi Kak Yan nak minta Ustaz ulas sikit, adakah dengan sifat malu dan rasa rendah hati, bagaimana nak memupuk sifat rendah hati Ustaz? Sebab kadang memang Kak Yan pesan dengan anak-anak. Sebab Kak Yan rasa Kak Yan mohon ampun pada Allah, andai niat Kak Yan pun dah tak betul Ustaz. Jadi macam mana kita kadang Kak Yan nasihatkan anak-anak, kalau kita tengok walau hatta seseorang itu dia berjawatan tinggi, dia berkelulusan tinggi tapi dia kerja sebagai seorang cleaner, hormat pada seorang itu Ustaz. Itu soalan Kak Yan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Yan atas soalan yang diberikan. Ustaz, kita akan jawab soalan ni. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita lagi dalam majlis ilmu. Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, lupa diri, lupa agama, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ervino Johari. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan juga saya kasihi. Tadi sebelum kita berehat, Kak Yat ada menelefon kita dan bertanyakan soalan mengenai dulu mungkin orang susah nak lupakan diri ni sebab apa? Sebab adanya sifat malu. Dan juga bagaimana nak memupuk hati untuk sentiasa rendahkan diri supaya tidak lupa diri, dan juga bagaimana nak kita perbaiki niat kita. Jadi Al-Fadhil Ustaz, mengenai 3 perkara ni, malu, rendahkan hati dan niat, boleh tak kita cuba sinkronisekan dengan izin? Kita cuba satukan dalam satu bentuk jawapan agar kita faham apakah maksud yang Kak Yat nak kita cuba bicara kepada ini. Silakan. Baik. Terima kasih kepada Da'i, terima kasih kepada Kak Yat yang memanggil tadi. Subhanallah, soalan yang baik. Saya ingin bawa dan cuba untuk jadikan ianya selari dan juga teli antara 3 perkara yang dinyatakan tadi menerusi firman Allah Subhanahu wa taala. Rujuk dalam surah Taha, lihat pada ayat yang ke-115. 115. Peristiwa bagaimana Nabi Adam alaihi salam dan Allah Subhanahu wa taala memberikan justifikasi mengapa ianya dikeluarkan daripada syurga dan kemudian berada di dunia. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ahidna ila adama min qabl fanasiya falam najid lahu azma, yang bermaksud dan sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam suatu ketika dulu tentang suatu perintah, tetapi ia lupa terhadap perintah itu, dan kami, iaitu Allah, mendapati pada dirinya itu tiada kemahuan yang kuat. Subhanallah. Yang pertama, niat ini ia didasari dengan rasa kemahuan. Artinya bila kita berniat itu, kita berazam. Kita niat salli fardhu subhi, saja aku solat fardu subuh contohnya, dia datang dengan azam yang kita bukan sekadar nak niat, kita lepas niat ini nak bertakbir dan kemudian kita nak bawa sampai kita memberikan salam. Itu azam kita. Lantas benar, tidak ada salah bagi mana-mana ibu bapa yang berniat untuk kebaikan kepada anak. Kebaikan di dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan di dunia juga kena jaga. Antara kebaikan di dunia adalah kita memberikan platform yang terbaik untuk anak-anak tadi setakat yang kita mampu di tempat institusi pendidikan yang mampu dikenali, difahami, boleh menyalurkan ilmu pengetahuan yang terbaik. Kalau ia dinamakan sebagai sekolah berasrama, namakan ia. Kalau ia sebagai merupakan sekolah KAA, kelas aliran agama, silakan. Kalau dia merupakan sekolah harian biasa, maka di situlah ia berbeza antara satu sama lain dan rezeki juga berbeza. Niat sedemikian tidak salah.
Kedua, yang pentingnya niat itu seperti mana dalam surah Taha ayat 115 ini kena ada disertakan dengan rasa keinginan, keazaman yang kuat, tekad yang bulat untuk memastikan yang benar-benar kita kekal dalam niat itu. Now, untuk kekal dalam niat yang baik, memang benar-benar diperlukan rasa malu. Al-haya'u minal iman, sifat malu itu sebahagian daripada ciri keimanan. Nabi SAW juga disebutkan dalam hadis oleh Aisyah radhiyallahu anha, malunya itu umpama gadis pingitan. Kerana banyak gadis-gadis sekarang pun dia punya penampilan dan caranya tak menunjukkan yang mereka ini ada rasa malu. Bahkan Nabi sunnah untuk kita rasa malu ataupun preserve rasa malu kita ini, dalam bahasa Inggeris digunakan dengan istilah humility. Bukan malu untuk melakukan kebaikan, tetapi malu sangat-sangat kalau kita terbuat ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Malu untuk buat benda-benda yang baik ini mesti dibuang. Tak boleh ada malu untuk kita datang ke rumah Allah. Tak boleh ada rasa malu untuk kita mendahulukan orang lain memenuhkan saf di depan. Kalau ada saf kosong di depan, kita pergi dulu. Bukan kita bagi orang lagi. Saya dah banyak pahala dah, cik. Yelah, nampak macam kurang ni. Dan sebagainya. Tak, di situ kita kena berada di depan. Lantas, sifat malu inilah juga yang memegang rasa rendah diri. Allahu Akbar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rendah dirinya Nabi, malunya Nabi dan sayangnya Nabi kepada umatnya, hingga pernah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menyatakan dia ikut Nabi qiyamul lail pada satu malam. Nabi ini seluruh ayat Quran berada pada dirinya. Dia boleh petik mana-mana, dia boleh baca mana-mana, tapi kata Abu Dzar pada malam itu qama bi ayatin, sepanjang malam sampailah waktu subuh masuk, Nabi hanya dalam solat baca satu ayat sahaja. Dan ayat yang Nabi baca dalam surah Al-Maidah ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang bermaksud, kalau kamu ya Allah nak azab mereka kerana kesalahan hamba-Mu, kamu layak, kamu Tuhan mereka hamba. Tapi kalau kamu dahulukan keampunan buat mana-mana hamba yang melakukan kesilapan umat Muhammad, maka engkaulah Maha Pengampun. Lantas, rendah diri ini, walaupun Nabi itu bersifat maksum, sentiasa boleh dididik dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, niat aku hantar anak belajar ke tempat ini bukan tujuan untuk ini ya Allah. Tapi kalau dia dapat bahagiannya yang baik di dunia, dapat posisi dan posesi, itu satu kebaikan. Kerana kebaikan dan kelebihan itu boleh digunakan untuk agama juga. Jangan tolak posisi, jangan tolak posisi dan kelebihan dan sebagainya. Jadikan itu platform untuk kita menunaikan niat yang asal tadi. Azam untuk sentiasa berada dalam kebaikan. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi bukan semata-mata niat. Tapi dah Ustaz kata tadi, bila kita niat, kena ada keazaman. Jadi kita azam, insya-Allah, mudah-mudahan kita jadi insan lebih baik. Kita azam untuk keluar jalan Allah, korban jalan Allah. Mudah-mudahan dia jadi asbab hidayah untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita dan seluruh umat Nabi SAW. Tuan-tuan dan perempuan, topik perbincangan kita lupa diri, lupa agama tidak habis di sini. Cuma kita akan berhenti seketika di TV3. Kita akan sambung perbincangan kita di TV9. Jadi terus setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kepada kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz kerana masih lagi dengan Tanyalah Ustaz untuk kita bicarakan topik lupa diri, lupa agama bersama Al-Fadhil Ustaz Ervino Johari. Tuan-tuan dan perempuan, berbaki lagi setengah jam. Suka untuk saya ingatkan kita, apa saja soalan yang mengenai, yang berkaitan dengan tajuk, boleh terus hubungi kita dalam 1800 881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baik, kita berbaki lagi setengah jam. Tadi sempat saya bersembang seketika dengan Al-Fadhil Ustaz dan mungkin saya juga ada pengalaman ketika mana di luar negara, pergi dengan negara yang mungkin minoriti Islamnya, yang mungkin Islamnya mungkin satu orang, dua orang dan sebagainya, dan mereka boleh lupa
Mungkin mereka terlupa ataupun mereka sendiri pun kadang-kadang tak sedar dalam keadaan mereka makin jauh daripada agama. Mungkin saya nak tanya pada Ustaz, pengalaman Ustaz yang menjaga student kita di luar negara, dan Ustaz sini duduk di luar negara. Bagaimana isu ni boleh terjadi sehingga kan, yalah, kita di Malaysia ini wajib sekolah agama. Bagaimana kita duduk luar sampai boleh terlupa kepada agama kita? Silakan. Subhanallah. Terima kasih pada Da'i. Soalan yang baik. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42 menyantuni soalan tadi. Mengapa terlupa? Bagaimana solusinya? Apa yang boleh dilakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Allah mulakan ayat ini dengan menyatakan wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, kalimah ya ayyuhalladzina amanu ada 89 kali diulang oleh Allah. Bila Allah mulakan ayat-ayat dan selepas daripada itu Allah nyatakan perintahnya, task, tugasan yang mesti kita buat. Pertama, ia menunjukkan keseriusan. Kedua, perintah itu merupakan suatu yang eksklusif, istimewa, VIP level, hanya orang yang beriman saja yang diarahkan untuk melakukannya. Dan yang ketiganya adalah ia merupakan satu apresiasi. Allah bagi perintah dan arahan. Allah juga menunjukkan pada ayat-ayat yang bermula dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bahawa penghargaan kepada orang-orang hamba-hambanya yang bakal melakukan apa yang diperintah, ganjarannya itu terlalu banyak. Dan kalau sekiranya orang itu sengaja lupa, abai, cuai, alpa, maka peringatan daripada Allah juga amat keras. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan uzkurullaha dzikran katsira. Macam mana boleh lupa? Allah pesan, hendaklah kamu ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar ingat Allah, tetapi dzikran katsira, ingatan yang banyak. Maksud ingatan yang banyak ini, kalau di luar negara, subhanallah, antara yang biasa saya titipkan adalah kita perlu untuk memberikan platform, landasan, alternatif kepada para pelajar, malah komuniti rakyat Malaysia profesional yang bekerja di sana, agar mereka diberikan ruang dan peluang dapat mereka ini lunaskan potensi diri mereka untuk banyak mengingati Allah. Banyak mengingati Allah ini dengan pelbagai cara. Antaranya kita buat program. Kita pastikan program itu bukan saja bersifat tekal, tetapi ianya berterusan. Kita buatkan promosi dan sebagainya. Kita facilitate dan memudah cara agar orang sentiasa mudah ingat. Antara kebiasaannya yang jadi di luar negara adalah bila lupa ni, satu, kerana syiar itu kurang. Di tanah air kita, subhanallah, bila saya pergi ke Balkan, macam negara-negara yang majoriti umat Islam seperti di Bosnia, di Turki, ataupun di Albania, azan itu boleh didengar mana-mana masjid sangat dekat. Azan itu contohnya adalah merupakan syiar. Di mana azan dilaungkan? Di masjid. Bila orang kurang pergi rumah Allah, pergi masjid, dia jarang untuk didedahkan atau mendengar syiar ini. Syiar ini maknanya apa? Lambang, logo. Pemain bola, mana-mana pasukan, di peringkat mewakili negaranya ataupun kelab, satu daripada cara mereka meraihkan jaringan gol yang mereka buat adalah dia pegang jersey dia ni, di bahagian kiri ni ada logo, sama ada kelab ataupun negara atau bendera, maka dia akan cium. Baju yang basah lencun tu dia cium dan ditunjukkan, dia tepuk 4-5 kali dan sebagainya. Kenapa? Dia berbangga kerana dia menjaringkan gol World Cup lah ni. Dia berbangga juga kerana dia menjaringkan gol ketika dia mewakili negaranya atau kelabnya, dan ditunjukkan dengan logo dan syiar. Ini menjadikan orang akan sentiasa ingat negaranya. Batah lagi kalau kita lihat syiar di rumah-rumah Allah, orang akan ingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang akan lupa. Kenapa yang boleh terlupa? Kerana Allah memang dah pesan zikran katsira, ingatlah banyak-banyak. Dan Allah sambung pada ayat yang ke-42 surah Al-Ahzab, cara nak sebut Allah dan ingat Allah banyak-banyak ini bagaimana? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala waktu pagi dan juga waktu petang.
Pagi merangkumi sampailah ke tengah hari, petang merangkumi sampailah ke malam, yang disebut sebagai afternoon dan evening di dalam bahasa Inggeris. Artinya, cara untuk kita mengelakkan lupa ataupun untuk merawat mudahnya kita lupa kepada diri dan juga pada tanggungjawab kita terhadap agama, dekatkan diri kita dengan syiar. Syiar tu tak datang pada kita, kita yang kena cari. Dekatkan diri kita dengan apa-apa lambang, perlambangan, perlakuan, aktiviti yang mendekatkan kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, hadir. Tak ada yang boleh mengatasi komunikasi sama manusia ini melainkan secara talaqi, datang, jumpa, bertatap mata, melihat dan sebagainya. Dalam talian, ya, dia memberikan alternatif tapi tak dapat untuk meleraikan segala kekusutan kalau sekiranya kita tidak benar-benar ikuti, jumpa, hadir majlis ilmu dan sebagainya. Ketiga, bukan saja orang yang lupa itu, ni kelilingnya ni orang yang tak lupa ni, yang ingat ni, kena bantu untuk memberikan alternatif agar mereka sentiasa dilorongkan, diingatkan. Nasihat ni bukan sekadar sound tegak, engkau kena begini, engkau kenapa tinggal solat, kenapa engkau payah bangun subuh dan sebagainya, tapi ditunjukkan menerusi perlakuan, contoh dan juga sampel-sampel yang ada. Action speaks louder. Bila bercakap, okey, orang dengar, tapi bila orang melihat kita buat, kesannya itu lebih besar. Dan inilah yang diperlukan oleh mereka yang bermusafir luar negara. Kalau pergi bermusafir luar negara tu, carilah mana-mana grup yang boleh adanya ruang tazkirah tu sentiasa diberikan, peringatan seronok, ambil tempat bergambar dan sebagainya, tapi sentiasa dibawa untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada unsur-unsur sebegini, syiar itu akan sentiasa dekat. So akan mengurangkan dan meminimalkan orang akan lupa diri dia di mana dia berada dan lupa kepada agama ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bila bicarakan mengenai lupa diri, lupa agama ni, bukan kita nak salahkan orang duduk luar negara, pelajar, setuju, bekerja dan sebagainya, tidak. Lupa diri, lupa agama ni bukan di luar negara. Bahkan di Malaysia pun ada, kata Ustaz tadi. Bahkan mungkin lebih teruk, Ustaz. Cuma kita di sini ada apa? Ada pemantauan. Dan cuma kalau kita di sana bukan sekadar belajar, kerja dan sebagainya, kadang-kadang melancong pun boleh lupa diri kita. Ustaz, lupa diri ni satu benda yang lazim, Ustaz cakap tadi, sebagai seorang insan. Bagaimana kaedah yang paling mudah sekiranya kita tersesat, terlupa jalan, siapakah diri kita, bagaimana untuk kita kembali? Silakan. Baik. Terima kasih kepada Subhanallah. Secara ringkasnya, selain daripada ayat surah Al-Ahzab tadi yang menyatakan cara bila kita terlupa, cara kita nak overcome ataupun nak menguruskan benda yang kita lupa itu adalah kembali ingat Allah. Sebab itulah dalam kita ini baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu hadis sahihnya, sunnah Nabi pesan pada para sahabat, selesai sahaja kamu solat fardu, berapa kali solat fardu sehari semalam? 5 kali, tu tak campur yang sunat lagi. Selepas sahaja kamu solat, habis bagi salam, antara doa yang kamu boleh baca sama ada secara immediate ataupun selepas daripada itu adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang pertamanya, banyak-banyak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bantu aku. Admit, akui dan akuri kelemahan diri kita yang kita ini mudah lupa. Lantas kita minta pada Allah, ya Allah, bantu aku dalam 3 perkara ya Allah. Pertama, bantu aku untuk zikrika, sentiasa sebut namamu dan ingatmu. Sebut dan ingat Allah. Kedua, ya Allah, bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu. Kita kurang sebut Alhamdulillah, kita kurang bertahmid pada Allah, minta Allah bantu. Yang ketiga, husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar ibadahku ini dapat sentiasa diperbaiki, tambah baik, diperkasa, dimantapkan kepadamu ya Allah. Itu satu. Kedua, ada banyak hadis-hadis Nabi SAW, cuma mungkin sanadnya itu ada isu, tapi antaranya yang boleh kita ambil, Nabi SAW bersabda, "Idza nasitum syai'an fasallu alayya tadhkuruhu insya-Allah." Kalau kamu lupa suatu perkara, kamu terlupa, kata Nabi SAW, fasallu alayya, hendaklah kamu berselawat ke atasku. Selawat pada baginda Rasulullah SAW. Tadhkuruh, dengan selawat itu kamu insya-Allah akan dibantu oleh Allah, kamu akan ingat balik semula benda yang kamu lupa. Nabi sebut insya-Allah. Dan ini yang dinyatakan juga oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam sepotong hadis lain bila menyatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum nasit ayatan kaita wa kaita bal huwa nusiya.
Yang bermaksud jangan kamu kata kamu terlupa, tetapi hendaklah kamu kata kamu dilupakan. Dua benda ini. Yang pertama, kalau lupa suatu, sama ada lupa kunci motor, kunci kereta letak kat mana. Yang itu yang masa solat tu kita teringat balik, oh kat situ dan sebagainya. Mengapa? Solat itu diisi dengan pujian pada Allah, diisi dengan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa itulah baru nak ingat. Masa lain tak ingat-ingat kat mana. Banyakkan berselawat pada Nabi. Yang keduanya adalah bila kita terlupa, lagi-lagi yang kita lupa itu perkara yang diperintahkan untuk kita lakukan, maka kita kena ada azam dalam diri kita. Hadis rawi sahabinya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, jangan senang-senang kata aku terlupa, tapi kita kena balik semula pada Allah, aku dilupakan. Khususnya pada ayat-ayat Quran. Kita mungkin tak hafal banyak ayat Quran, kita hafal sikit, tapi kalau kita terlupa, kita katakan kita dilupakan. Artinya bahawa kita nak ingat, ada azam tu untuk tak lupa, tapi terlupa atau dilupakan, gangguan syaitan dan sebagainya, maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak layak untuk kita kata aku lupa, padahal kita dah tahu dah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab kita sebagai hamba. Bila dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena balik semula bab-bab kekurangan ini, kita balik pada diri kita, akulah yang dilupakan, akulah yang terlupa dan sebagainya. So azam itu kena sentiasa ada, insya-Allah lah boleh diperbaiki. Alhamdulillah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bicara lagi mengenai topik kita pada pagi ini. Cuma kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tak yalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lupa diri, lupa agama. Itulah topik perbincangan kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan perempuan, sudah banyak yang Al-Fadhil Ustaz kita bicarakan ataupun memberi pesan kepada kita agar kita tidak lupa kepada Tuhan. Di antara perkara yang saya ingatkan diri saya dan saya nak ulang kepada tuan-tuan dan perempuan semua, insan ini memang sifatnya pelupa. Dan cara untuk kita kembali semula adalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu macam mana ingati Allah, kata Ustaz tadi, kita solat sunat ataupun kita solat untuk menghadap Allah SWT, mintakan Allah SWT sentiasa jaga kita, pandang kita, hati kita tertaut dengan Allah SWT. Jadi insya-Allah saya nak baca soalan daripada Facebook daripada Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah orang yang terlalu taksub dengan pendapat dan pandangan yang tidak menepati kehendak agama Islam serta menggunakan media sosial untuk mempengaruhi orang ramai, termasuk dalam golongan lupa diri dan lupa agama? Bagaimanakah hendak mengawal dan memendung perkara seperti di atas apabila berlaku? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ini menjadi kerisauan kita Ustaz. Apabila satu orang yang mampu untuk mempengaruhi satu orang, yalah ini zaman media sosial dan sebagainya, boleh mempengaruhi, tapi memberitahu ketaksuban yang berlaku, tapi benda itu tidak mengikut orang kata apa, garisan yang betul ataupun cabang yang betul, laluan yang betul. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Dai, terima kasih kepada yang bertanya. Subhanallah, soalan yang baik. Yang pertamanya, media sosial, pelbagai saluran dan platform, antara banyak kelebihan-kelebihan, dia juga memberikan cabaran positif kepada umat, iaitu menjadikan semua orang merasakan keakuan. Dia rasakan bahawa ini wall aku, ini posting aku, ini akaun aku, sukati aku nak kata apa. Ini boleh membawa kepada ciri seseorang itu hanya nak pegang pada pendapat dia, dan bila dia nak mempertahankan pendapat dia, di sini datangnya elemen-elemen ketaksuban. Taksub jadi bukan kerana orang itu semestinya mempunyai ilmu yang luas, fakta yang jelas tentang itu, tetapi taksub ini biasa juga terjadi bila orang itu sebenarnya tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang tuntas berkaitan apa yang dia cakap. Itu sajalah yang dia ada. Kedua, itu sajalah yang memang dia amalkan dan buat 10-20 tahun dah. Itu saja yang biasa dia dengar, maka itu menjadikan dia taksub dan dia hanya fanatik dan berpegang dengan apa yang dipegang. Pandangan orang lain
lain langsung sudah tidak diketepikan. Itu terjadi pada orang yang mungkin Allah uji dia dengan kekurangan fakta, ilmu, hujah, dalil dan sebagainya. Bagi orang-orang yang mempunyai kekananan ilmu, kadang-kadang ketaksuban ini juga berlaku apabila hanya pendapat dia saja yang dirasakan betul, di mana lagi dia nak tunjukkan di media sosial. Dan ini kalau boleh dirawati, saya amat sarankan, nasihat pada diri saya dan juga semua, agar kita buka yang dipanggil sebagai intellectual block intellectuality. Kita dah tutup, hadang, blok diri kita daripada sudut intelektual. Kita rasakan inilah saja yang betul, maka apa juga pandangan yang datang yang lebih baik ataupun yang lebih elok untuk memantapkan masalah dan juga isu merungkaikan masalah, dia akan tolak sebab seolah-olah dah ada pagar. Lantas bagaimana kita nak baiki perkara ini? Yang pertama, orang-orang yang merasakan bahawa hanya pandangan dia saja betul, malah sampai ke peringkat menggunakan media sosial, jika sampai kepada peringkat mempengaruhi orang, maka pertamanya adalah bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah yang disampaikan itu tidak berkaitan dengan fakta, jauh tidak ada sandaran dalil dan juga nas dan sebagainya, hanya pada pandangannya ataupun ilmunya yang mungkin restricted. Bukan kata tak ada ilmu, ada, semua orang ada ilmu subhanallah, tapi restricted dalam satu-satu bahagian. Elakkan diri kita daripada menggunakan media sosial mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang lain agar orang lain buat kebaikan, subhanallah kita dapat yang sama. Bila kita suruh orang buat, kita dapat mithlu ajri fa'ilihi, dapat seperti mana orang yang lakukan. Maka berhati-hatilah bila kita suruh orang atau kita pengaruhi orang, maklumat kita tak tepat, maka kita juga akan dapat tempiasnya bila orang melakukan atau percaya atau ikut dengan apa yang kita sampaikan ataupun apa yang kita kongsikan. Kedua, saya menyarankan juga kepada mereka yang kerap menggunakan media sosial untuk menyampaikan saluran pandangan dan pendapat dia dan mengenepikan pandangan orang lain, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu dan sentiasa. Semua orang kena bertaubat, tapi bila media sosial ini, the moment kita masukkan satu huruf di dalam media sosial, maka dia dah menjadi milik satu dunia. Dalam surah Qaf ayat 18 Allah menyatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu patah perkataan pun yang kamu ungkapkan melainkan akan ada raqib dan juga atid. Apatah lagi kalau ianya dilihat dan diketahui semua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ada menyatakan dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha tajawaza li an ummati. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khata' wan nisyan. Kalau tersilap jangan malu, mohon maaf pada Allah. Kalau di media sosial kita dah sebut, kita kena sebut semula, saya mohon maaf, saya tersilap, saya tak tepat maklumat tadi, saya mungkin tak tahu yang sebenar, kena minta maaf secara publik juga. Kena bagi tahu an-nisyan dan juga terlupa untuk menyatakan satu perkara. Kita menyatakan satu isu, kita cerita satu fakta mungkin betul, tapi rupanya ada benda-benda lain lagi yang kita tak sebut atau terlupa sebut, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemaaf. Jadi kalau sekiranya kita nak berpatah balik dan tersilap di media sosial, tidak ada salah. Satu, kalau boleh kita hapuskan, kita buang posting yang tak berkenaan, kita buanglah. Itu tanda azam kita nak kembali pada Allah. Kedua, kita mohon ampun dan maaf secara terbuka. Buat dalam status publik contohnya, kita minta ampun dan maaf. Ketiga, kita gantikan dengan perkara-perkara yang baik, tapi biarlah yang kita sampaikan kalau tentang agama itu berasaskan kepada dalil dan sunnah, bukan kerana emosi, bukan kerana produk yang kita wakili, bukan kerana kecenderungan kita terhadap suatu perkara. Buangkan semua elemen itu, ianya kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas nasihat itu. Moga nasihat itu berguna untuk diri saya dan juga untuk kita semua, insya-Allah. Baik, saya nak ambil soalan seterusnya daripada Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta warga kerja, semua kru tanya Ustaz. Bagaimanakah untuk kita tidak lupa diri dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjaga agama daripada fitnah? Sebagai contoh, akhlak yang dan adab yang tidak baik menyumbang kerosakan agama Allah pada kacamata non-Muslim. Jadi macam mana Ustaz kita jaga fitnah ini? Ialah orang
tak tengok kepada agama. Orang tengok individu dalam agama tersebut. Subhanallah, betul. Silakan Ustaz. Betul, Dai. Terima kasih kepada Dai dan juga pada yang bertanya. Subhanallah, terlalu ramai yang saya melihat orang-orang yang Allah ketuk pintu hatinya, diberikan hidayah nak menerima Islam. Bila saya tanya dalam sesi pengislaman tu, kenapa nak masuk Islam, jarang-jarang kita dengar jawapannya sebab saya melihat akhlak yang baik daripada contoh kawan sepejabat saya dan sebagainya. Banyak yang menyatakan kerana apa yang saya lihat dan baca, apa yang saya explore dan saya nampak daripada isi kandungan ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi, melihat kepada actions, good deeds yang Nabi tunjukkan dan zahirkan dalam kehidupan. Lantas, untuk menjaga fitnah kepada agama kerana apa yang kita buat, pertamanya setiap orang saya sarankan untuk merasakan dalam dirinya bahawa dia adalah da'i, dia adalah pendakwah. Dia ini menjadi representatif, wakil kepada agama. Lantas kalau dia tidak mampu untuk berbicara, dia tak mampu untuk menunjukkan dengan akhlak yang baik, Nabi pernah pesan dalam sepotong hadis sahih tentang 4 langkah, 4 cara untuk orang berbuat baik, memberi dan bersedekah setiap hari. Ala kulli muslimin sadaqah, setiap orang Islam ni mesti memberi. Yang paling kecil dan paling rendah, kalau itu tak buat, ini tak buat, Nabi kata yamna'u 'anil syarr nafsih atau kama qala, iaitu paling kurang kalau kau tak boleh buat baik, kalau kau pun tak boleh tunjuk benda yang buat baik, kalau kau pun tak boleh nak ajak orang untuk buat baik, sekurang-kurangnya tanggungjawab kita untuk mengelakkan fitnah terhadap agama. Orang Islam buat, Islam yang dihina, Islam yang akan dilabel dan juga diletakkan dengan pelbagai nama-nama yang tidak baik. Apa yang kita kena buat? Kita tahan keburukan yang ada dalam diri kita. Kita tak boleh nak buang lagi ni. Habit, tabiat buruk ni masih ada, tapi sekurang-kurangnya kita tahan tabiat buruk, perangai buruk kita ni. Jangan keburukan dalam diri kita tu kena kepada orang lain. Engkau nak seorang-seorang, engkau seorang-seorang, itu engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekurang-kurangnya jihad kita setiap hari, usahakan agar keburukan diri kita tu tak menyusahkan orang lain. Kita bawa kereta reckless, teruk cara bawa kita, potong kat sana sini, buatlah tempat yang kosong kalau nak buat juga, tapi jangan susahkan orang lain hingga menyebabkan kemalangan. Kita parking mana-mana suka hati kita, tapi janganlah sampai kita blok kenderaan orang lain. Ini contoh-contoh yang mudah sajalah. Jangan sampai keburukan yang kita tak boleh nak buang dalam diri kita, setidak-tidaknya orang tidak sengsara dengan keburukan, kelemahan yang ada dalam diri kita, sekurang-kurangnya untuk mengelakkan fitnah kepada agama kita. Masya Allah. Saya kira benda tu ringkas, tapi dia sangat berkesan pada diri kita semua, insya-Allah. Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan Ustaz. Ya. Mungkin dengan pagi ini Ustaz nak bagi kata-kata ringkas terakhir dan juga sedikit doa Ustaz. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah dan juga doa ayat yang ke-286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau hukum kami ya Allah bila kami lupa dan bila kami tersalah. Mudah-mudahan doa ini adalah merupakan manifestasi azam kita kepada Allah agar kita ini sentiasa lupa, tapi lupa yang boleh sentiasa kembali, tak lupa diri, tak lupa agama, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah sesekali engkau menghukum kami atas apa yang kami lupa dan alpa, dan juga pada perkara-perkara kesalahan yang diberikan pada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakan kepada kami peluang untuk melakukan kebaikan, untuk menukar dan mengangkat diri daripada keadaan kurang baik kepada yang baik, menjadikan diri diusahakan agar daripada keadaan yang baik kepada yang lebih baik. Ya Allah, kurniakan kepada kami akhlak yang baik, jadikan diri kami bermanfaat kepada masyarakat. Ya Allah, bantu kami untuk sentiasa mengingati-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki amalan kepada-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk mewakili agama-Mu dan menjadi umat Islam yang sentiasa aktif di dalam menyampaikan kebaikan dalam masyarakat. Ya Allah,
ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum khatabari akhirin. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita, kepada Ustaz Ervino Johari atas yang diberikan pada kita semua. Mudah-mudahan menjadi barakah dan juga menjadi asbab hidayah untuk diri saya, keluarga kita dan juga diri seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk lupa diri lupa agama ni mudah-mudahan menjadikan kita satu azam yang baru untuk jadi insan yang lebih bersemangat untuk bertakwa kepada Allah SWT, menjadikan insan kita lebih baik insya-Allah. Baik, esok bersama dengan Da'i Nizal dan juga Dr. Muhammad Luqman Ibrahim dalam tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 16 hingga 18. Jadi saya daripada Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang kami bersiaran langsung terkasar bahasa, terlebih bicara yang mungkin mengurangkan ataupun tidak menyenangkan hati. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.